السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiyah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada malam ni kita sambung pengajian Bidayatul Mujtahid, dan pada malam ni kita masuk bab ataupun kitabus salah, bab yang membicarakan tentang sembahyang. Kata Imam Ibn Rushdi, secara umumnya solat itu terbahagi kepada dua kategori, fardu dan sunat. Maka perbahasan ini dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertamanya ialah tentang kewajipan solat. Masalah yang pertama, kewajipan solat adalah jelas berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Oleh sebab sudah masyhur, maka Imam Ibn Rushdi dia tidak huraikan berkenaan dengan kewajipan solat. Yang ini kita dah banyak kali sedia maklum. Yang kedua, barulah dia masuk kepada jumlah sembahyang yang wajib di sisi mazhab yang muktabar. Maka di sini dia tunjuk kepada kita wujudnya perbezaan pendapat para ulama. Walaupun kita tahu sembahyang yang fardu ni 5 waktu, tapi di sana masih ada sedikit perbezaan tentang sembahyang diwajibkan ke atas kita untuk kita tunaikan. Apa kata Imam Ibn Rushdi? Dia kata ada 2 pendapat. Kita selama ni kata sembahyang fardu ni 5 waktu je, tapi dia kata tak, ada 2. Ada 2 pendapat berkenaan dengan jumlah sembahyang yang wajib ataupun sembahyang fardu. Kata Imam Ibn Rushdi, kebanyakan ulama termasuk Imam Syafi'i dan lain-lain, Imam Malik dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa sembahyang fardu ni sehari semalam tu ada 5. Yang tu yang kita sedia maklum, ada 5. Jadi di mana ada perbezaan pendapat itu? Kata Imam Ibn Rushdi itu, dia berlaku kepada mazhab Hanafi. Sebab Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah
dia ada pendapat yang sedikit berbeza. Bukan jauh sangat pun, tapi ada sedikit berbeza. Apa dia? Mereka memasukkan sembahyang witir sebagai salah satu sembahyang yang wajib dikerjakan. Jadi sehari semalam, kalau kita kebanyakan mazhab muktabar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang fardu, yang wajib kita tunaikan sehari semalam 5. Tapi mazhab Hanafi, dia ada satu lagi, iaitu sembahyang witir. Jadi sembahyang witir itu wajib bagi dia. Baik, kenapa jadi wajib? Itu yang tujuan kita belajar fiqh muqarran, comparative fiqh. Baik. Dia kata sembahyang witir itu termasuk sembahyang wajib, sama seperti sembahyang 5 waktu. Cuma istilah wajib dengan fardu ni dibezakan oleh ulama Hanafiyah. Cuma di sisi Imam Ibn Rushdi, dia kata tidak signifikan. Tidak signifikan. Cuma saya cerita sikit lah. Sebab walaupun Imam Ibn Rushdi dia kata tidak signifikan, tak begitu penting untuk kita cerita, tapi saya cerita sedikit. Dalam mazhab Hanafi ni tuan-tuan, dia fardu dengan wajib ni dia bezakan. Yang mana nas, yang jelas, yang terang, yang qata'i, yang tu dia panggil fardu. Tapi hak mana nas nampak macam ada kemungkinan lain tu, yang tu dia turunkan kepada wajib. Dia wajib juga. Itu ihtiyat dalam mazhab Hanafi. Jadi nak jaga ihtiyat itu, dia precaution itu, dia hati-hati itu. Kalau kata sunat, nanti orang tinggal. Maka dia kata wajib. Mesti buat. Tapi wajib tu dia punya degree itu rendah sikit daripada fardu. Itu mazhab Hanafi. Maka sebab tu mazhab Hanafi, kalau tuan-tuan tengok dalam fiqh dia, kalau dia sebut fardu dengan wajib, yang tu beza. Kita dalam mazhab Syafi'i sama. Maka Imam Ibn Rushdi kata yang tu dia tak bicarakan, sebab bagi dia tidaklah begitu penting sangat untuk kita mempelajari tentang apa beza fardu dengan wajib dalam mazhab Hanafi, dalam bab ni lah, dalam bab ni. Baik, sekarang kita masuk, kenapa berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang sembahyang witir tadi? Kenapa mazhab Hanafi ni sampai tahap dia kata wajib? Dan kenapa kita, ulama-ulama lain selain daripada mazhab Hanafi, yang jumhur ini, dia kata tidak wajib? Sebab apa? Dia kata bahawa sebab adanya hadis-hadis yang saling bertentangan di antara satu sama lain. Maka contoh yang diberikan oleh Imam Ibn Rushdi, dia kata contohnya hadis-hadis yang memberikan kefahaman secara jelas, yang menerangkan sembahyang fardu ni, yang wajib, yang fardunya 5. Hal ni semua tahu. Kita semua sedia maklum yang ni. Contohnya hadis yang menceritakan tentang peristiwa Isra'-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitu innahu lamma balagal fardu ila khams. Kan 50 turun, jadi sampai tinggal 5 rakaat. Jadi ketika kewajipan itu sampai 5 waktu, bukan 5 rakaat, 5 waktu. Sampai 5 waktu saja. Sampai 5 waktu sahaja, Nabi Musa pun dia kata dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Musa? Qala Musa irji', dia kata irji', balik, pergi balik, dia kata ila rabbik, kepada Tuhan kamu, fa inna ummataka la tatiqu dhalik, dia kata kerana umatmu, kerana sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Sembahyang fardu 5 waktu tu, hak tinggal 5 waktu tu, Nabi Musa kata umat kamu, umat Muhammad takkan sanggup melakukannya. Betul tak tuan-tuan?
Betul ya, tengok punya ramai tak semayang. Kan? Hak semayang berapa kerat ya? Hak semayang ni berapa kerat? Ni ramai-ramai kita datang malam ni, mak ayah semayang, anak semayang ke tak tahu. Ni masalah dia tuan-tuan. Siapa yang jadi cikgu sekolah dia tahu. Saya teringat cerita anak murid di sekolah ni tuan-tuan. Budak-budak dia terlalu jujur. Dia tak pandai menipu. Ustazah-ustazah duk cerita. Kan? Siapa hari ni semayang subuh? Angkat tangan. Siapa semayang subuh? Hak tak semayang ni dia tak angkat subuh. Memang dia tak angkat. Tak ada kata nak tipu ke apa dah. Dia tak angkat. Ustazah pun tanyalah. Hak tak angkat ni tak semayang ke? Tak semayang. Lepas tu ustazah ni pun tanyalah. Mak tak marah ke? Ayah tak marah ke? Tuan-tuan pun tahu apa jawapan dia. Tuan-tuan pun tahu apa jawapan dia. Ayah pun tak semayang, mak pun tak semayang. Dan itulah tuan-tuan majoriti sekarang ni. Itu majoriti. Bukan kata orang semayang majoriti dah. Orang hak tak semayang tu majoriti. Nabi Musa alaihi salam, dia dah bagi warning dah, amaran dekat Nabi kita. Sebab tu dia kata irji' ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, fa inna ummataka la tatiqu dhalik, kerana umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kita rasa lima waktu tu bukan susah pun. Kita kata sebab kita semayang. Orang hak tak semayang ni tuan-tuan, dia nampak 5 waktu ni berat. Dia nampak berat. Kita bagi kita tak berat. Satu contoh, bab makan. Siapa kita kat sini disiplin bab makan? Breakfast pukul berapa? 7, 8, 9. Orang kata paling lambat pukul 10. Ada pendapat kata, tak tahulah pendapat dhaif ke apa. Paling lambat pukul 9, tak apalah. Tapi nak ceritanya breakfast pukul berapa? Tu jam dia tu. Lunch pukul berapa? Orang kata 12 lah, 1 tak apa. Lepas tu ada tea ke minum ke apa? Dinner pukul berapa? Orang kata pukul 7, pukul 8. Tuan-tuan tahu tak? Ada orang dia tak kisah bab makan ni. Tanya breakfast dah lagi? Tak. Makan tengah hari dah lagi? Tak. Dia makan ikut-ikut dan. Dia dari segi kesihatan tuan-tuan, siapa yang daripada kecil dia jaga makan, bukan sahaja jaga dari segi portion makan, dia makan apa, tapi dari segi waktu makan, dia disiplinkan diri dia bab makan tu. Pagi mesti makan pukul berapa, tengah hari makan pukul berapa. Maka orang yang macam ni tuan-tuan, kemungkinan dia untuk sihat itu sangat besar. Sebab tubuh dia kuat. Tubuh dia kuat. Macam kereta cukup minyak lagu tu. Tapi jenis orang yang tak jaga, breakfast pun dengan lunch pun bertukar. Brunch breakfast hak mana, lunch hak mana, dia pun tak ada, bertukar habis. Orang macam ni biasanya dia akan terganggu kesihatan dia. Maka orang yang macam ni tuan-tuan, bagi dia nak disiplin untuk makan pun berat. Padahal makan bukan suruh buat apa. Nak suruh makan disiplin pukul berapa tu berat. Pasal apa? Dia tidak ada disiplin. Bukan suruh pergi angkat guni berah, pergi angkat batu, pergi angkat buat kerja dekat tengah panas. Tak. Suruh makan pun susah. Betul tak? Ni ibu-ibu ada anak ni, betul tak? Kadang-kadang nak suruh makan kena pukul. Kita pun tak faham. Budak ni nak suruh makan kena marah dulu, kena tengking dulu baru pergi makan. Tu bab makan. Apatah lagi bab semayang, bab solat. Benda yang tak nampak pahala ni tuan-tuan. Syurga tak nampak, menyebabkan majoriti manusia dia tak semayang. Tak semayang. Maka Nabi Musa kata, umatmu tidak akan sanggup melakukannya.
Yalah, kalau setiap kali semayang dapat 5,000 rasa penuh masjid. Tapi dah semayang tak dapat sekupang pun, dapat pahala memang tak nampak. Maka semayang tu macam itulah tuan-tuan. Hak mana percaya datang semayang, hak mana tak begitu bersungguh tu dia tak begitu kuat kepercayaan dia. Maka apa jawab Nabi? Jawab Nabi, akhirnya aku kembali kepadanya. Faraja'tuhu, Nabi kembali kepada Allah. Ni tinggal 5 ni tuan-tuan. Tinggal 5. Nabi balik kepada Allah. Faqala ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala, hiya khams, semayang tu 5 waktu. Wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya, semayang tu 5 waktu, yang mana 5 waktu tu dia setaraf, equals to 50, setaraf dengan 50 waktu. Mana kita semayang 5 waktu dapat pahala 50. Beli durian 5 biji dapat 50 biji. Ni tuan-tuan, kalau ada offer lagu ni syiar. Kita semayang sekarang ni, hari ni kita semayang 5 waktu, kita dah dapat pahala setaraf dengan 50 waktu kita semayang. Maka dalam hadis ni Allah Ta'ala kata, ketetapan yang ada pada diriku tidak boleh diubah lagi. Hadis muttafaqun alaih. Ini keistimewaan yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Atas dunia ni tuan-tuan, banyak dah contoh-contoh benda yang duduk depan mata kita yang offer yang macam ni. Beli 1 dapat 2, ada kan? Beli 1 dapat 3, macam-macam. Tapi yang ni benda yang berkaitan dengan pahala, benda yang tak nampak, berkaitan dengan syurga, benda yang tak ada di alam nyata, dengan mata kasar kita nak tengok tak boleh. Maka benda ni dia bergantung kepada tahap i'tiqad, akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni kata apa? 5 waktu. Dia tak kata 6. Dia kata 5. Jadi ini jumhur selain daripada mazhab Hanafi tadi. Satu lagi hadis seorang badui yang datang kepada Nabi, dia tanya tentang rukun Islam. Lalu Nabi kata khams. Nabi sebut 5, Nabi tak sebut 6. Nabi sebut khamsu salawatin fil yaum wal lailah. Nabi kata semayang tu 5 waktu sehari semalam. Qala hal alayya ghairuha, selain daripada tu ada tak lagi? Dia tanya dekat Nabi, kewajipan lain ke atas diriku? Qala la illa an tatawwa. Nabi kata tak ada dah, kecuali hak mana yang kau nak buat benda sunat, kau buat benda sunat. Hak tu sunat. Jadi hadis ni kata apa? 5 waktu. Manakala hadis hak kata witir ni nampak macam wajib ni, sehingga kan mazhab Hanafi kata wajib. Sebab apa? Sebab hadis Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, innallaha qad zadakum salah wa hiyal witr fahafizu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menambahkan kewajipan sembahyang kepada kamu. Tengok, Allah Ta'ala tambah kewajipan sembahyang. Bila tambah kewajipan sembahyang, maknanya apa? Wajiblah. Tambah kewajipan, tambah wajib. Maka dia kata apa? Wahiyal witr, iaitu sembahyang witir. Fahafizu 'alaiha, maka jagalah sembahyang witir tu. Maka ini menyebabkan ulama Hanafiyah kata dia benda tu dia nampak macam wajib, tapi dia tak sampai tahap fardu, tidaklah sampai yakin sungguh benda tu wajib. Maka menyebabkan mazhab Hanafi dia tak guna istilah fardu, dia guna istilah wajib. Nampak tak? Itu mazhab Hanafi, dia sedikit beza dengan mazhab kita. Lepas tu satu lagi hadis
kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Harithah, dia kata kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, faqala innallaha amarakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kamu untuk melakukan solat yang lebih baik bagi kamu daripada unta merah. Ni kita cerita banyak kali dah pasal unta merah. Kan mana kalau bahasa kita sekarang ni, harta yang terbaik lah zaman lah apa dia? Lagu tu lah. Kalau orang Arab dulu, unta merah tu payah tu. Kalau zaman kita ni setengah zaman, setengah tempat kebun lah. Tanah kebun. Setengah zaman, setengah tempat kereta. Lamborghini ke kereta apa. Dia tengok suasana, tengok golongan apa dan sebagainya. Tapi maksud bila sebut unta merah ni, harta yang sangat berharga. Dan harta yang sangat berharga. Setengah orang harta yang sangat berharga lembu. Lembu. Boleh sampai membunuh antara satu sama lain sebab lembu. Maka dalam hadis ni Nabi kata yang lebih baik, sembahyang yang lebih baik daripada unta merah, iaitu harta yang berharga. Apa dia? Wahiyal witr wa ja'alaha lakum fima baina salatil isya ila tulu'il fajr. Ia adalah witir yang dijadikannya di antara sembahyang isya sampai terbit fajar. Satu lagi hadis Buraidah Al-Aslami, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Sembahyang witir itu adalah hak. Barang siapa yang tidak melakukan sembahyang witir, maka dia bukan daripada golongan kami. Cuma hadis yang ketiga ni tuan-tuan, al-witr haqq faman lam yutir falaysa minna. Hadis ni ulama mempertikaikan. Ramai di kalangan para ulama menyatakan hadis ini dhaif, termasuk oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi itu ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama ini. Baik. Jadi itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan betapa dalil yang ada di sisi para ulama itu berbeza di antara satu sama lain, sehingga kan para ulama ni berbeza pendapat. Cuma macam kita sebut, kebiasaannya kita berpegang bahawa sembahyang ni 5 waktu. Dan sembahyang ni tuan-tuan, bagi siapa yang sembahyang, maka dia akan mendapat ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang solat dia khusyuk, dia akan dapat kekuatan dan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita disuruh wasta'inu bis sabri was salah. Bila kita nak minta tolong, kita lemah, kita gagal, kita ada masalah, kita ada hajat, kita disuruh untuk solat, kan. Itu antara benda yang dianjurkan kepada orang Islam. Tapi saya nak cerita sikit dekat tuan-tuan sekalian. Dia manusia ni, orang Islam ni dia beza di antara satu sama lain. Sebab itu kita, orang Islam ni, kita disuruh untuk jadi orang Islam. Kan orang Islam ni pembeza dia sembahyang lah. Bila kita tak sembahyang dan kita tak belajar dengan cara yang betul, maka dia akan jadi benda yang berbeza. Kita tu sendiri akan jadi benda yang berbeza. Tuan-tuan dekat Perlis biasa makan nasi kandak tak? Saya pun bukan pandai sangat buat nasi kandak, duk belajar dengan Man. Dulu sebelum pergi UK, saya pergi makan nasi kandak ni saya tak reti. Masa tu belum berkawan dengan Man lagi. Masa tu pergi makan restoran-restoran nasi kandak yang tertentu. Tapi bila kita berkawan dengan orang hak betul tahu pasal makan nasi kandak ni, rupa-rupanya nasi kandak ni walaupun kuah tu sama, tapi kalau hak mana dulu, hak mana kemudian pun dia lain dah rasa. Ada lagu tu. Kan? Saya bercakap ni pun pasal baru belajar lah, baru beberapa tahun ni. Kan? Patutlah kita makan dulu tak rasa istimewa pun nasi kandak ni.
Padahal benda sama, cuma letak hak mana dulu, hak mana kemudian. Yang tu lain lah. Cuba tuan-tuan bayang, kita orang Islam, cara mengaji lain, sumber yang kita dapat lain, dan cara kita nak dapatkan kekuatan lain. Apakah kita akan jadi orang Islam yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Saya nak bagi contoh dekat tuan-tuan. Tuan-tuan kenal satu orang penari. Seorang penari lelaki Melayu. Nama dia Datuk Ramli bin Ibrahim. Ni siapa yang tak minat tarian India dia tak kenal lah. Siapa kenal, siapa duk biasa tengok tarian India dia kenal siapa dia Ramli Ibrahim. Ramli Ibrahim ni tuan-tuan, dia memang sangat terkenal dengan tarian-tarian klasik India, kebudayaan India dan sebagainya, sehingga kan kerajaan India menganugerahkan kepada dia satu anugerah yang nama dia Padma Shri kepada dia. Dia orang Melayu, Malaysia, dan tapi dia banyak buat persembahan tarian India. Bukan sahaja di India, tapi di peringkat antarabangsa. Jadi banyaklah anugerah yang dia dapat. Tapi saya bukan nak cerita yang tu. Saya nak cerita dekat tuan-tuan, bila reporter tanya dia, apa yang dia dapat melalui tarian India? Kenapa dia minat dengan tarian India sedangkan dia orang Melayu? Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Dia kata dia dapat ketenangan. Dia dapat ketenangan. Saya pun duk fikirlah juga kan, ni mungkin kalau kita nak baik sangka lah, kalau kita nak baik sangka ni mungkin macam orang yang suka mengairkan, kalau tak pi mengair tu dia tak tenang. Dia gelisah, dia kena pi mengair juga kan? Bila boleh pi mengair tu, walaupun tak dapat ikan pun dia dapat ketenangan. Mungkin lagu tu kot maksud dia. Tapi bila saya tengok cara dia menarinya, dengan apa yang dia pakai dan sebagainya, saya sangat takut. Saya sangat takut. Kita bukan memusuhi budaya India, kita bukan memusuhi budaya Cina dan sebagainya, tapi kita orang Islam ni, kita ada identiti kita. Kita ada do's and don'ts. Kita ada akidah. Bukan kata kita tak boleh buat semua benda, kita boleh buat apa saja yang kita mahu. Kita nak menari, kita nak menyanyi, nak berhibur dan sebagainya, kita boleh. Tapi kita ada pantang larang. Kita ada sempadan. Bukan semua benda atas dunia ni kita boleh buat sesuka hati. Yang tu kita kena ingat, tuan-tuan. Yang tu kita kena ingat. Jadi bila saya baca interview dia, dengan wartawan, banyaklah wartawan dari Hindu dan sebagainya yang interview dia. Dia cerita macam mana dia boleh terlibat dengan benda-benda yang macam ni, dan macam mana dia boleh dapat ketenangan daripada tarian dia dan sebagainya. Ini antara benda yang kita rasa kita sebagai orang Islam, kita kena hati-hatilah juga kan. Kita kena hati-hati. Dia macam ada satu orang tu, dia tak mau pakai tudung. Tuan-tuan tahu kot siapa dia kan? Satu orang perempuan yang baru sedang terkenal beberapa hari ni. Dia duk cerita pasal apa dia tak mau pakai tudung. Dia kata mana ada ayat Quran suruh pakai tudung, dia kata. Pakai tudung tak wajib. Saya duk fikir bila masalah dia baca Quran sampai tak jumpa ayat suruh pakai tudung. Yang tu tak apa lagi, tuan-tuan. Mungkinlah dah Quran tebal kan. Quran tebal, lepas tu bahasa Arab pula. Lepas tu kalau nak baca translation, kalau rajin lah dia mungkinlah baca translation, mungkin terlepas dan sebagainya. Tapi hak paling kita sedih, dia kata apa? Pakai tudung ni rambut busuk, dia kata. Rambut busuk.
Kalau betul benda hak dia kata ni, saya rasa semua dalam masjid malam ni semua rambut busuk belakang. Ni masalah dia, tuan-tuan. Kita ni rambut busuk ke tak busuk ke, tuan-tuan, dia bukan masalah pakai tudung. Dia masalah personal hygiene. Cara kita jaga kebersihan. Sama macam pakai kopiah, pakai serban. Orang lelaki, rambut busuk bukan masalah sebab pakai kopiah, pakai serban tu. Masalah personal hygiene kita. Bukti dia, saya pernah sebut dalam kuliah, dan kalau tuan-tuan ingat, saya pernah sebut. Bukti dia, cuba tuan-tuan cari orang hak jenis pakai paling ringkas dalam dunia. Siapa dia? Hak paling ringkas lah pakaian dia dalam dunia. Orang putih lah, betul tak? Orang putih hak paling ringkas. Pakai seluar dalam ada. Saya mula-mula sampai di England tahun 2009, tuan-tuan. Jalan musim summer, musim panas. Tak tahu nak pandang arah mana, tahu? Tak tahu nak pandang arah mana. Seluar tu sekecil-kecil seluar, tuan-tuan, dia pakai. Kalau Melayu tu tahan juga, ni orang putih. Lawa macam anak patung. Baju pula sekecil-kecil baju dia pakai. Tapi hak tak pakai baju ni ataupun pakai baju kecil ni, tuan-tuan, dengan seluar kecil ni, tak mandi, tuan-tuan. Tuan-tuan tanya siapa anak-anak kita yang mengaji overseas. Dia bukan masalah pakai baju, tak pakai baju. Dia masalah personal hygiene. Kalau jenis hak tak mandi seminggu, busuk lah. Saya pernah cerita dalam kuliah kan. Adik saya belajar di France. Asrama, mula-mula dia masuk, dia campur lelaki perempuan. Toilet pun campur lelaki perempuan. Dia kata dia tengok macam mana kita ni, budak Malaysia, pagi-pagi nak masuk toilet, nak mandi. Kita memang orang Melayu, kita nak mandi. Musim sejuk pun nak mandi. Sebab ada shower air panas kan. Orang putih mana mandi, dia tak mandi, dia tanya itu. Lepas tu dia keluar. Sebab tu dia nak kepada perfume. Sebab tu perfume dari Paris tu antara yang terbaik. Sebab orang dia paling busuk. Kita sebab sunnah kan, kita disuruh untuk jaga untuk berwangi-wangian. Jadi sebab tu sidang hadirin mukminin, kita jangan terikut kan dengan golongan yang macam ni. Dan sebab kita orang Islam, kita ada identiti kita sendiri, dan antara perkara yang paling utama dalam agama kita ialah sembahyang. Kemudian Imam Ibn Rushdi, dia sebut tentang hukum meninggalkan solat. Mengenai orang yang meninggalkan solat bukan kerana mengingkari kewajipannya. Dia tak kata tak wajib. Bukan sebab dia kata sembahyang tidak wajib, tapi sebab malas, sebagai contoh. Apa hukum dia? Maka ulama berbeza pendapat. Siapa yang tinggalkan sembahyang bukan sebab mengingkari kewajipan, dia akui wajib, tapi dia sengaja tak sembahyang, maka orang macam ni ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia mesti dibunuh. Dia mesti dibunuh. Tuan-tuan tengok, ni Ilin kata apa? Dia kata dia tak jumpa pun siapa yang tinggal semayang sembahyang Jumaat ke apa dia sebut kan. Ada hukuman dalam Quran apa semua. Kita kena tahu the sources of Islamic law kan, sumber hukum Islam ni paling utama, primary sources dia Quran dan hadis. Secondary sources adalah ijtihad ataupun fatwa para ulama. Baik. Jadi ulama, tuan-tuan sekalian, dia sebut sebahagian ulama berpendapat dia mesti dibunuh siapa yang sengaja tinggalkan sembahyang. Dia kata wajib tapi dia sengaja tinggalkan sembahyang, maka dia mesti dibunuh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata dia dikenakan hukuman. Hukuman apa? Ta'zir dan dipenjarakan. Manakala yang menetapkan hukuman mati pula berbeza pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahawa hukuman mati itu kerana kufur. Sebab apa dikenakan hukuman mati? Kerana dia kufur. Itu antaranya.
Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ibn Mubarak dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan wajib dibunuh sebagai hukuman, bukan sebab kufur, tapi sebab hukuman, semata-mata hukuman. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Sementara ahlu zahir kan, berpendapat mesti dita'zir dan dipenjara sehingga dia melakukan solat. Jadi ini contoh perbezaan pendapat ulama tentang siapa yang sengaja tinggalkan sembahyang. Poin pentingnya ialah benda ni serius, bukan benda main-main. Sebab apa ulama berbeza pendapat? Sebab perbezaan athar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan dalam hadis yang sahih, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan salah satu dari 3 perkara ini. Apa dia? Kufrun ba'da iman. Dia kafir selepas dia beriman. Siapa yang kafir selepas beriman makna murtad lah, maka halal darahnya. Ataupun zinan ba'da ihsan. Dia berzina selepas dia ihsan, yakni dia telah menikah, maka orang ni halal darah dia, boleh dikenakan hukuman bunuh. Dan yang ketiganya, au qatli nafsin bighairi nafs, membunuh jiwa tanpa hak. Hadis ni hadis sahih li ghairi. Jadi ini contoh hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang kenapa boleh dikenakan hukuman mati kepada sesiapa yang sengaja meninggalkan sembahyang. Alasan dia apa? Alasan dia kerana kafir selepas beriman kepada Allah. Yang keduanya, hadis al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Ikatan perjanjian di antara kita dengan mereka, yakni orang kafir, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Jadi apa beza kita dengan orang kafir? Sembahyang. Cuma macam kuliah saya baru ni, saya ada cerita sikit. Zaman sekarang kan beramai orang stres, tertekan, ada masalah jiwa, masalah mental, ada yang sampai tahap depression, kemurungan. Dan bila murung ni, depres ni, ada sampai tahap kena makan ubat, on medication dan sebagainya, kena dapat rawatan, jumpa psikiatris. Saya ada duk bercakap dengan beberapa orang kenalan yang ada masalah depression, kemurungan. Mereka cerita antara masalah common, benda yang common berlaku kepada orang yang stres. Lepas tu daripada stres dia jadi masalah lain, termasuk jadi depres dan sebagainya ni. Akhirnya dia jadi malas, nak buat tu malas, nak buat ni malas. Dia macam tak ada semangat, tak ada kekuatan, dia jadi lemah. Nak jumpa orang pun tak mau. Dan orang yang ada mental issues macam ni, tuan-tuan, dia bagi kesan kepada sembahyang dia sampai dia tak mau sembahyang. Dia bukannya 100% sihat mental dia. Jiwa dia tu sudah terkesan dengan penyakit yang dia alami sehingga menyebabkan dia tinggalkan sembahyang. Bukanlah dia sengaja malas sembahyang, tapi kerana dia sakit. Kerana mental dia sakit, menyebabkan dia tinggalkan sembahyang. Maka saya jumpa satu orang, dia ni doktor, dan dia cerita pengalaman peribadi dia bila dia sendiri mengalami masalah-masalah jiwa ni, tuan-tuan, masalah mental issues. Dia kata sungguh dia sendiri pernah tinggalkan sembahyang. Dia cerita, dia doktor, tapi dia cerita macam mana susahnya bila kita ni mengalami isu mental, ada penyakit mental. Tapi dia kata sebab kita ni orang Islam, kita ada kesedaran, kita lawan diri kita tu, kita lawan.
Akhirnya dengan sebab dia duk lawan dengan diri dia itu, sekarang ni dia boleh semayang. Sekarang dia boleh semayang. Apa poin yang saya nak cerita dekat tuan-tuan? Apa yang saya nak cerita dekat tuan-tuan? Orang yang tinggalkan sembahyang ni dia ada banyak sebab. Kita tak boleh simply kata bila orang tu tinggal sembahyang maka mesti dia jahat. Tak semestinya. Dia ada beberapa kemungkinan. Tapi yang biasanya mungkin dia jahat, dia sengaja tak mau sembahyang, maka orang macam ni dia berdosa. Tapi kalau dia ada mengalami penyakit yang genuine, memang dia sakit sungguh sehingga dia membagi kesan kepada jiwa dia, maka Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Cuma kita kena ada keinginan yang kuat. Dan kalau tuan-tuan baca penulisan artikel-artikel berkenaan dengan orang yang mengalami masalah mental ini, antara kaedah paling penting ataupun ada benda paling penting dalam diri kita yang mana pakar-pakar ini cadangkan kepada kita ialah supaya kita ada keinginan yang kuat untuk sihat, keinginan yang kuat untuk sembuh. Bila kita ada keinginan kuat untuk sembuh, maka kita ada kekuatan untuk lawan masalah malas nak semayang dan sebagainya. Kita bagi ruang untuk azan. Baik, sedang hadir mukminin, kita sambung sikit lagi. Yang mana apa yang saya sebut tadi tuan-tuan sekalian ialah ada di antara kita ni bila dia ada masalah mental kan, maka dia malas untuk beribadat. Maka banyaklah pakar-pakar, contohnya psikiatris dan seumpamanya, menyatakan bahawa semata-mata kita ada isu berkaitan mental ataupun sakit mental, maka itu bukanlah lesen untuk pesakit tadi sengaja meninggalkan ibadat.
Ha? Gila. Baik, istilah gila ni tuan-tuan, kita orang Melayu sebut gila. Kalau dia betul-betul gila dalam arti kata dia tak waras, tak boleh fikir dan sebagainya, yang tu dia dimaafkan lah, kan? Sebab dalam hadis dia guna istilah majnun, orang gila. Cuma dalam istilah kita hari ini, bila sebut mental ni, dia tak semestinya gila, kan? Contohnya, saya ada kes berkenaan dengan yang saya pernah sebut sebelum ni, sakit apa dia panggil sebagai skizofrenia. Dia skizofrenia ni tuan-tuan, dia dengar suara, suruh dia buat itu, ini dan sebagainya. Ada orang yang dia ada penyakit yang macam ni sampai tahap dia tak boleh menyertai kontrak, dia tak boleh sign agreement. Tapi ada juga orang walaupun dia skizofrenia, tapi dia masih boleh buat keputusan, dia masih waras. Jadi sama ada mental health dia itu ada capacity untuk terlibat dengan kontrak, akad dengan mana-mana pihak, itu akan ditentukan oleh pakar yang terlibat. Tapi kalau betul-betul gila, maka dia dimaafkanlah daripada ibadat. Cuma tuan-tuan sekalian, semata-mata apa yang kita panggil sebagai semata-mata kita sakit, kita tak boleh terlalu ambil mudah dengan mengatakan bahawa aku tak diwajibkan semayang. Tak. Kita kena ada usaha, kan, untuk kita melakukan ibadat. Dan jangan sekali-kali kita biasakan diri kita, bila kita sakit, oh aku sakit, aku tak payah semayang. Maka itu bukan cara yang betul. Dan ini pun memang disebut oleh pakar psikiatris Muslim yang kita boleh percaya kepada ilmu dia, mengatakan bahawa sama sekali tidak pernah dibenarkan untuk mereka sengaja untuk meninggalkan ibadat yang wajib. Baik. Sebab apa? Sebab sebahagian pakar psikiatris kata, sebab ramai yang beranggapan, macam Syekh kita tanya tadilah, kan, ramai yang beranggapan bila orang tu sakit mental, tak kira sakit apa, tapi sakit mental je, kebanyakan kita kata dia hilang akal atau gila. Tapi sebenarnya tak semestinya. Tak semestinya. Kalau betul dia hilang akal, kalau betul dia gila dalam arti kata gila yang sebenar itu, maka betul lah dia tidak wajib untuk melaksanakan hak wajib. Cuma orang gila ni dia pelik sikit. Ada benda dia gila, ada benda dia tak gila. Bab semayang gila, kan? Oh tak wajib semayang. Pasal apa? Pasal aku gila. Tapi hak peliknya, hak gila ni, kalau lelaki, kalau dia tengok perempuan, dia tak confuse pula. Dia hambat budak perempuan sampai lari lintang bukang budak perempuan ni. Saya ingat zaman saya mengaji di UIA, ada jantan gila mana tahu, kerja dia dibuka seluar dia. Patutnya dah hang gila, hang pergilah asrama budak lelaki tu, tunjuk buka seluar dekat budak lelaki. Dah, dia tak gila bab tu. Yang bab tu dia tak gila, dia pandai pilih hak ni perempuan. Dia tunjuk dekat perempuan. Pening tuan-tuan. Budak-budak perempuan ni pun nakal juga. Ada hak jenis bagus, tutup muka tak mau tengok. Ada hak jenis nakal budak perempuan, dia tengok. Dia tengok budak tu. Ni orang perempuan. Baik, tapi itu contoh. Jadi bila mana dia hilang akal atau dia betul-betul gila, maka dia tidak ada kewajipan untuk melaksanakan semayang ataupun ibadat wajib yang seumpamanya. Cuma psikiatris kata benda ni tidaklah tepat, kan? Benda ni tidaklah tepat. Sebab apa? Sebab dia kata kalau kita sentiasa kata asal dia gila atau apa, ada masalah hilang akal, maka dia boleh tinggalkan semayang, maka ini boleh mengganggu proses pemulihan pesakit yang mempunyai latar belakang ibadat yang baik. Maksudnya dia dulu sebelum dia sakit dia semayang elok. Lepas tu kita kata kat dia, tak payah semayang lah, dah hang sakit. Ini akan merosakkan dia. Sebab tu kalau tuan-tuan ada ibu bapa ke, ada anak ke dan sebagainya yang ada masalah mental, kita jangan buat mudah kata tak apa, tak semayang pun tak apa, jangan. Kita kena sentiasa ingatkan dia, asuh dia, ajak dia semayang sekali dengan kita. Walaupun dia ada masalah mental, emosi dia terganggu, kita berharap mudah-mudahan
dia tidaklah kita permudahkan untuk dia tinggalkan sembahyang, sebab itu mengganggu proses pemulihan dia. Saya baru ni nak cerita sikit, tak apa, ambil masa sikit. Saya baru ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, saya nak sembahyang bawa bangku. Pasal nak tekan masa kita duduk tahiyat tu, dia sakit, muscle otot tu dia sakit. Jadi dalam sebulan seminggu, sebulan lebih sikit, sembahyang kena bawa bangku. Bila nak duduk tahiyat ataupun duduk antara dua sujud, kena duduk atas bangku, sebab nak tekan paha tu tak boleh. Jadi saya duduk baca lah artikel pasal muscle dekat bahagian lutut, bahagian sendi apa semua. Saya baca-baca tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata kajian-kajian moden mengatakan bahawa ada salah faham berbanding orang dulu-dulu. Dulu-dulu kalau kita sakit lutut, sakit sendi, kita jangan bergerak. Rehat je. Dapatan sekarang tuan-tuan, mereka mengatakan bahawa ini melambatkan proses pemulihan. Siapa yang sakit lutut, sakit sendi, dia kena selalu exercise, berjalan. Sebab bila berjalan, muscle tu dia akan jadi menguatkan diri dia. Dia akan kuat. Jadi kalau kita jadi malas, kita duduk, kita rehat, otot kita makin lama makin lemah. Sama macam orang sakit perut. Kan, orang sakit perut, saya pernah cerita dekat tuan-tuan, saya pernah masuk ward, usus apa dia panggil, tersumbat. Doktor kata jangan duduk dalam ward. Kena pergi buat aktiviti macam biasa, kita kena berdiri, jangan duduk baring atas katil. Sebab perut kita ni dia nak kita aktif. Perut dia nak kita aktif. Sama dengan lutut, sendi, dia nak kita aktif. Kalau kita terlalu memanjakan dia, duduk je sepanjang hari, kita akan jadi semakin lemah. Macam tu, nak bagi mudah tuan-tuan faham. Jadi proses pemulihan tu, kita tak boleh, oh aku ni gila, tak payah sembahyang. Tak boleh. Kita malas macam mana sekalipun, kita berat macam mana sekalipun, kena paksa. Kalau kita betul-betul nak sihat. Kalau kita tak mau sihat, tak apa. Tapi kalau betul-betul nak sihat, kita kena paksa diri kita pada kadar kemampuan lah. Pada kadar kemampuan kita. Baik, sidang hadirin mukminin, ada satu soalan sebelum saya akhiri kuliah kita malam ni. Mana yang lebih afdal bila di masjid, terutamanya bila bulan Ramadan, ketika berbuka puasa, terutama di masjid, bila Bilal azan, perlu terus solat atau tunggu orang lain datang? Sebab muazzin ni dia tak mau tunggu jemaah tu datang, dia nak terus solat, tidak mau tunggu waktu yang ditetapkan selama 10 minit selepas daripada azan. Baik, jawapan ni tuan-tuan sekalian, saya nak petik contoh. Dia ada banyak fatwa, tapi yang saya ingat satu fatwa bin Baz. Fatwa bin Baz. Benda saya ingat saya pernah sebut dalam kuliah, saya tak ingat di sini ataupun di mana. Dalam fatwa bin Baz, dia mengatakan bahawa kadar tu bergantung kepada keadaan setempat. Setengah tempat 10 minit. Kan? Setengah tempat 15 minit. Setengah tempat 20 minit. Maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, dia kata hendaklah kan pihak masjid ataupun pihak jawatan kuasa menetapkan satu kadar yang menjadi uruf tempat tu, yang mana bila azan tu orang ada masa. Bila dia dengar azan, dia ada masa untuk tinggalkan kerja dia, untuk bersihkan badan dia kalau ada najis ke apa ke, dan untuk dia ambil wuduk, dan dia datang ke masjid untuk sembahyang. Contoh kita di Malaysia biasanya 10 minit lah. Kalau subuh setengah-setengah tempat dia ambil 15 minit. Saya tengok ada dua tempat saya pergi, maghrib pun dia ambil 15 minit juga. Mungkin dia orang dah mesyuarat apa waktu yang sesuai. Maka bin Baz kata waktu antara 10 hingga 20 minit itu waktu yang sesuai, kan, untuk kita bagi satu gap supaya orang yang pada waktu tu dia sempat selesaikan tugas dia untuk datang
Maka begitulah juga bila dalam bulan Ramadan. Kan? Bulan Ramadan kita tahu bila kita azan, masjid kita katalah ada 10 orang, 20 orang datang, kita buka puasa ramai-ramai, bagi satu ample time, kan, waktu yang cukup untuk dia makan, lapik perut dulu, kan. Tapi janganlah hidang penuh meja. Nak perhabis chicken mandi dengan apa kat depan apa semua tu, yang tu setengah jam juga nak habis, tuan-tuan. Yang banyak masjid dia buat sekarang ni, dia buatlah kurma sikit, ada tembikai ke apa ke, ataupun nak makan ringan adalah nasi lemak ke, tu pulanglah mengikut uruf setempat, biasanya 10 minit. Tapi kalau bulan Ramadan ni biasa dia lajak sikit lah, 15 ke 20 minit. Maka kita buka puasa, sempat untuk semua yang hadir tadi selesaikan apa yang dia buat dan dia semayang. Cuma dia ada satu lagi, tuan-tuan sekalian, apa yang dikatakan sebagai prinsip ataupun kita kata hukum asal. Kan, hukum asal berkenaan dengan solat berjemaah ini, makruh kita menunggu makmum. Yang tu tuan-tuan kena beza. Habis 10 minit, hak adanya 4-5 orang tu je semayang lah. Lagu tu lah maksud dia. Ataupun kita dah tetap dah, sekarang ni bulan puasa, kita bagi masa 15 minit sebagai contoh, ataupun 20 minit. Makan, tiba-tiba yang ada 10 orang saja, walaupun kita dah bagi masa dah, maka kita teruskan solat. Maka kita tidak dianjurkan untuk nak tunggu sampai ada 40 orang ke 50 orang ke, maka itu tidak dianjurkan dalam agama. Itu jawapan saya, wallahu a'lam. Boleh ha? Jadi kita berhenti setakat itu, tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.